Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak berhasrat untuk meningkatkan bilangan pemilik rumah supaya 75% rakyat Sarawak mampu memiliki rumah sendiri di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Peng berkata, beliau telah mencadangkan penubuhan tabung amanah bagi menggantikan kewajipan semasa bagi sektor swasta untuk memperuntukkan 30% daripada projek perumahan mereka kepada perumahan kos rendah. That one become problem. I know the developers are quite reluctant to do affordable housing 30%. Every time I meet with Syeda members, dia punya muka susah saja. Mana dapat untung? Harga land naik. And then sometimes they have to control the bidding material. We will get impartial people to give us a formula. And therefore, you will be consulted on the mechanism of how we want to do this. The government will be able to deliver good quality houses to B40 and M40 because we have certain standard, and the government together with the private sector in the trust fund, we can plan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Makan Malam Tahunan Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak (SHIDA) di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Sabtu. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, SHIDA turut memaklumkan bahawa iklim ekonomi semasa menyebabkan situasi pemaju swasta untuk membina dan menyediakan unit di bawah pelbagai skim pembangunan rumah mampu milik menjadi agak mencabar. Above 10 acres, and we have to value that, and you pay in lieu to a trust fund. You pay to a trust fund and let the low-cost houses be built by the government. You don't have to build low-cost houses. But it must be fair to both parties. We will get impartial people to give us a formula. And therefore, you will be consulted on the mechanism of how we want to do this. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak memberitahu para pengamal media tempatan sememangnya memainkan peranan yang penting dalam pembangunan Sarawak serta membendung penyebaran berita palsu. Menurutnya, media memainkan peranan besar dalam mewujudkan kesedaran mengenai pelbagai inisiatif dan usaha yang diambil oleh kerajaan negeri. The important role that the media play in development cannot be overemphasized. The dissemination of correct and truthful information about development programs and policies are crucial in ensuring that the country, Sarawak in particular, can move forward smoothly for the benefit of the rakyat. Ladies and gentlemen, the task of information dissemination nowadays is made much easier with the advent of internet and social media platforms. Everybody now can write and publish practically about anything they like on social media. This is a good development in this era of technology, as we have more avenues for us to express ourselves. Beliau berkata demikian melalui teks ucapan yang dibacakan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin dalam Majlis Anugerah Kewartawanan Kenyalang KJA 2022 edisi ke-35 di Miri pada malam Jumaat. Dalam pada itu, beliau menasihatkan kepada pengguna media sosial untuk mengesahkan kebenaran maklumat terlebih dahulu sebelum disiarkan seperti mana yang dilakukan oleh media arus perdana. Sementara itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menzahirkan penghargaan kepada pihak media yang berkongsi berita kepada rakyat dan telah mengambil inisiatif untuk menjadi sebahagian daripada usaha mewujudkan minat terhadap pembangunan Sarawak.
Beliau berharap agar pihak media dapat membantu mewujudkan kesedaran yang lebih tinggi dalam kalangan rakyat serta impaknya sebagai perjalanan negeri ke arah ekonomi baharu. Perkembangan di Asajaya di mana Trade Komoditi Sarawak 2023 anjuran Kementerian Peladangan dan Komoditi Malaysia KPK merupakan platform bagi menyelami isi hati pekebun-pekebun kecil di Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, selain mendengar isi hati dan luahan pekebun-pekebun kecil, program ini juga bertujuan menyampaikan perancangan, insentif serta bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada pekebun kecil yang tidak berdaftar dengan mana-mana badan pertanian negara ini. Misal kata di kampung ini, kita berjumpa dengan pemain industri berhubung kait dengan kelapa sawit, termasuklah pekebun-pekebun kecil. Tujuannya pertama sekali untuk kita memberi penerangan berhubung kait dengan segala program, bantuan, insentif berhubung kait dengan industri sawit yang dilaksanakan melalui MPOB. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Pusat Timbang Koperasi Penanam Sawit Mampan KPSM Asajaya Berhad pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi memberitahu matlamat utama program ini diadakan adalah ingin mendengar sendiri masalah-masalah yang dihadapi dan cadangan daripada pekebun-pekebun kecil mengenai industri sawit. Dalam majlis sama, beliau berkesempatan menyampaikan mock check kepada 5 orang penerima skim pembelian jentera. Turut disampaikan dalam majlis tersebut adalah pemberian bantuan benih ayam kampung dan itik penelur kepada 5 orang penerima serta penyampaian sijil minyak sawit Mampan Malaysia MSPO kepada 10 orang penerima. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah berkata, pengenaan cukai ke atas minyak kelapa sawit yang sudah siap diproses akan dipertimbangkan pada masa akan datang. Jelasnya, pertimbangan ini dibuat setelah mendengar rayuan daripada perkebun kecil kelapa sawit untuk mengenakan cukai jualan ke atas produk siap dan bukannya ke atas buah tandan segar BTS. Nanti saya akan bincang dan sebagainya memerlukan perbincangan dengan kajian negeri sebab cukai jualan ini adalah dikenakan oleh kajian negeri juga. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas mengadakan lawatan ke Kebun Koko sempena program Trade Komoditi 2023 Zon Sarawak di Kampung Serpan Laut Asajaya pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu bahawa jumlah ekspor produk kelapa sawit ke negara China pada tahun hadapan berkemungkinan akan meningkat. Tapi yang negara China lebih utama saya kira ialah mereka dah berkomitmen untuk meningkatkan import minyak sawit kita yang sudah diproses kepada 3.4 juta metrik tan tahun depan. Menurut beliau, kerjasama akan terus dijalinkan dengan negara berkenaan dengan menandatangani satu perjanjian persefahaman MOU dengan Kementerian Pertanian Negara tersebut untuk memperkembangkan lagi produk siap daripada minyak kelapa sawit. Katanya institusi penyelidikan yang ditubuhkan di bawah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB telah menjadikan minyak sawit merah kepada makanan hairy crab di mana permintaannya semakin meningkat di China disebabkan kualiti ketam tersebut yang premium selepas diberi diet daripada produk minyak sawit merah. Tambahnya, penyelidikan akan terus dibuat untuk menambah lagi produk daripada minyak sawit merah ini iaitu menjadikannya sebagai makanan udang dan daging vegan. Laporan selanjutnya, pandu uji prototipe Transit Aliran Autonomi ART sehingga kini telah meliputi jarak keseluruhan 5,407 km termasuk jarak semasa peringkat 1 latihan Proof of Concept POC di China. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin, seramai 1,999 pelawat telah menaiki prototipe ART kenderaan hidrogen HES2V dengan pelibatan sebanyak 84 agensi sekaligus menandakan minat serius dalam projek berkenaan. Katanya latihan POC sedang dijalankan di laluan sepanjang 2.6 km yang baharu dibina antara Bulatan Pusat Jantung Sarawak dan Bulatan Institut Latihan Perindustrian ILP di Lebuh Raya, Kuching, Semarahan. Very punctual, and that's one way to ensure that our ART is operating very punctual and reliable and also safe on the dedicated lane. And this will encourage people to use the ART. For example, you know, if you use the ART, it only takes you 10 minutes to reach there, and if you drive, it will take you 1 hour.
Which one would you prefer? I think then you choose to go LRT. Why should I drive? Then you have to pay parking fee, your petrol. Maybe LRT is more convenient, cheaper, and so on. So this LRT is part of the Kuching urban system to reduce traffic on the road. And of course to reduce carbon emission when you have less traffic on the road. So people will use public transport like LRT. Yeah? Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan kerja di tapak latihan POC peringkat 2 untuk ART di La Promenade Lebuh Raya Kuching Semarahan pada Sabtu. Tambah beliau, projek itu membabitkan pembinaan laluan ART yang menghubungkan Kota Semarahan dan Kuching sepanjang 69.9 km. Menurutnya lagi, kemudahan itu dijangka akan mula beroperasi pada penghujung 2025. Paparan seterusnya, kerjasama merupakan salah satu elemen penting yang tidak harus dipandang rendah oleh pihak pengurusan dalam sesebuah organisasi. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom berkata, tanpa elemen ini, suatu proses kerja yang dilakukan secara individu akan terasa membebankan dan sukar mencapai sasaran yang ditetapkan. That means to be able to bring together the people, the resources, the manpower that you have to work as a team. Capital letter A, capital letter T, a team. If you fail to work as a team, no matter how visionary your leader is, no matter how much plan you have, how beautiful your plan have made, you will never see success and the manner that you have dreamed of. This is very important. So therefore, a leader, capital letter A, only one. In order for an organization, a team, or whatever group of people to come to work together, you have to have a captain. You cannot have two tigers in a mountain. You will not go anywhere. Probably you will perish. So therefore, SADB, like any other organization, in order for you to grow stronger and stronger each day year in year, you have to have the team. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Makan Malam Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak SLDB di Kuching pada Sabtu. Justru katanya pihak pengurusan organisasi perlu cakna dan mengambil langkah proaktif bagi menyemarakkan semangat bekerjasama dan kebersamaan dalam usaha memperkukuhkan organisasi. Manakala pembinaan klinik biawak fasa 6 perlu disegerakan ekoran klinik yang sedia ada tidak lagi sesuai untuk digunakan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opa Billy Sujang berkata, klinik terkini merupakan rumah lama yang digunakan sebagai klinik lebih dari 50 tahun dan tidak pernah ditambah baik. Jelasnya, tapak baharu bagi klinik tersebut telah disediakan namun masih tiada kelulusan untuk pembinaannya. I urge the Ministry of Health through Sarawak Health Department to look into this matter amicably and we work together to get the approval done for Biawak Clinic since the owner of the house wanted to take back the permits. Beliau menjelas demikian ketika membahaskan rang undang-undang pembekalan 2024-2023 dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Jumaat. Selain itu, tambah Billy, Hospital Lunduk juga tidak lagi mampu menampung jumlah pesakit yang semakin bertambah selain peralatan yang semakin usang dan ketinggalan. Katanya Hospital Lunduk yang baharu tidak sepatutnya menunggu lama untuk keputusan daripada Kementerian Kesihatan untuk mula beroperasi. Once approved and completed, this hospital will benefit population from both N1 Opar and N3 Tanjung Datu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media shortcast termasuk portal cast.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, kami tinggalkan anda dengan sorotan Majlis Makan Malam Tahunan Syida yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di BCCK pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, salam Ukas.